Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Betul apa dia? Al-Fatihah. Betul Sa'ad duk kacau ni Sa'ad. Sa'ad nah. Sa'ad nak pakai cancel ni dulu baru boleh record. Patutnya ni bukan kerja Ustazah PA. Mana PA, tak ada PA ah. PA tak ada ni, PA. Ustazah main mengajak ya. PA tak reti noh. PA tak reti sudah. Main Ustazah buat. Aduh, macam-macam. Awak cahaya sangat ni dekat page. Cahaya sangat lampu belakang. Tak apalah. Okey tak? Dekat page, dekat TikTok okey kah? Okey nah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita nak baca Al-Quran muka surat berapa ni? 203. Muka surat 203 surah At-Taubah ayat 100. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت selalu kan min tahtihal. Okey kejap. Lagi sekali. Lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalaqu 'amala
خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. Miza, tolong ni Zat, macam penat. Dia pelan. Okey. Wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tu dia. Okey, kita baca je dia adjust ya. Mana dia yuk minun tadi hilang mana dah? Okey. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita teruskan dengan kuliah kita pada petang ni. Macam mana? Okey tak? Okey sikit kot daripada tadi. Okey. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia jadi buat mana awak? Buka surat 130 kan? Betul tak? 130 mana? Okey. Waktu dah macam movie pula tu. Macam duduk dekat wayang. 130. Okey. 130. 130 ni berkenaan dengan waktu-waktu wajib solat. Hari tu kita dah habis Zuhur. Saya ada cerita tak? Zuhur dia bagi pada 6 waktu. Kak Rosida lama tak jumpa. Tapi duk tengok komen. Saya nampak dalam komen. Kalau komen dekat page memang saya balik baca. Kalau dekat sini kalau saya dah baca, saya dah nampak lah. Cuma tak ada lah nak komen dan saya nampak if komen hijau ni baju Ustazah. Terus baca Quran salah tak ni. Okey, apa ni? Kalau komen dekat page saya baca satu-satu nanti. Saya balik saya baca. Cuma komen dekat TikTok ni kadang-kadang sempat masa saya tengah banyak sempat saya komen. Kalau tak tempat tak komen lah. Tapi komen je lah, komen je sebab dia kalau komen dia aktif. Okey, waktu-waktu solat, waktu-waktu wajib solat. Dia ada 5 waktu. Saya ada bubuh ni satu naik hak duduk belah ni. Ya, tadi saya rasa pasal belah ni pasal saya duduk angkat. Satu sudah. Satu je. Dia duduk hadiah kat saya banyak. Tak apa dah. Satu bekas tu Nek tak bawa. Wujudlah dalam poket. Nek dapat pahala kan ni. Nek. Boleh nak? Okey. Boleh. Selamat sikit. Okey, jadi apa namanya, ada waktu solat Zuhur. Waktu solat Zuhur kita bagi tahu orang tu ni, objek tu kita pacak. Objek tu betul tak? Kita pacak objek tu katalah satu kaki, objek 2 kaki.
Jadi masuk waktu zuhur apabila bayang bayang tergelincir lah daripada apa tu? Daripada objek tadi tu sampailah sama panjang dengan objek tu. Kalau bayang tu objek tu satu, kalau kita kata kita letak botol ini kan dekat tengah-tengah padang tu kan, baru tengok okey, tengah botol pula tengah padang letak botol, ataupun kita kata kayu lah, kita pacak kayu. Kemudian waktu zuhur tu bermula apabila tergelincir daripada ada bayang bayang botol itulah, sampailah bayang tu kita ukur. Kalau botol ni satu jengkai, bayang pun satu jengkai. Cukup bayang tu sama panjang satu jengkai dengan objek sama panjang dengan objek tu, maka habislah waktu zuhur. Habis waktu zuhur bukan maknanya masuk waktu asar. Jangan kata sama habis waktu zuhur sama dengan masuk waktu asar. Tak sama. Habis waktu zuhur, lepas tu ada waktu asar. Lepas tu bukan kata sama-sama habis zuhur masuk asar. Tidak. Sama waktu. Contohnya zuhur habis pukul 4.20. 4.20 tu asar. Tak, dia lepas cukup-cukup sama panjang tu habis zuhur, sikit lebih betul tu sikit asar. Lebih sikit asar. Lebih sikit pada tu asar. Faham tak yang tu waktu? Tu boleh kata pasal apa nak belajar apa ni ukur-ukur macam tu. Kita kan dah ada jam, ada takwim kan, ada takwim. Tapi yang tu kena ingat, yang ni adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita belajar atas dasar ilmu. Memang kita ada jam, memang tak ada masalah, kita memang ada jam. Tapi kita belajar ilmu tu, pahala dia lebih daripada sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang sunat. Kalau kita sembahyang tarawih, berapa rakaat sembahyang tarawih? Betul ke buat 20 tu? Boleh tak? Problem ke dekat TikTok, problem ke? Kita nak dapat 1000 rakaat sembahyang sunat tu bukan senang tau. Tapi kita mai belajar. Kita belajar ilmu. Sama ada kita amal pun tak ataupun tak amal, tetap dapat 1000 sembahyang sunat. 1000 pahala sembahyang sunat. Belajarlah, kena belajar. Rugi kalau tak, siapa yang tak belajar rugi. Takut tersesat dalam hutan ke, takut kita ada tengok jadi macam waktu macam Palestin. Mana ada takwin jam-jam, mana ada. Lah nak sembahyang macam mana? Tapi mereka hebat loh. Budak-budak kecil, anak-anak kita boleh cakap macam mereka cakap. Tu Allah bagi Allah bagi hebat dah. Sebab tu Allah uji mereka tau. Allah uji tu dah tepat orang dah sebenarnya. Sebab tu kita bila kita sakit, Allah uji sesuai dengan orang tu. Sebab tu sakit tu takkan pergi kepada orang tak sanggup tanggung, tak kuat untuk tanggung. Jadi apa saja ujian yang Allah bagi dekat kita, contohnya sakit ke, bankrupt ke, orang tipu ke, orang curi duit kita ke, orang fitnah kita, semua sebenarnya sesuai untuk kita. Kalau kita fikir kita masalahnya kita bila kita tak ada ilmu, kita tidak kuat iman, kita duk kata Allah tak adil. Kita bukan tengok kekuatan yang Allah tu, kita tak yakin yang Allah tu maha memberi segala-galanya, yang kata rububiyah tu. Tu yang kata siapa-siapa dapat ujian, jangan sekali-kali pasal pula aku makin dekat aku dengan Allah, makin banyak pula ujian aku kan. Kan kalau orang cakap macam tu kan. Lepas tu kan satu-satu kena timpa ujian. Awak ni Allah ni tak adil pada aku. Dah mula mempertikaikan dah rububiyah Allah. Sedangkan kita ni tauhid rububiyah tu kena ada dalam diri kita. Jadi apa saja yang Allah bagi kat kita, ingat satu je. Allah Maha tahu segala-galanya. Dia tahu siapa yang sanggup dan layak terima. Kita jangan sembang Palestin lah. Kita nak boykot pun ada yang tak habis lagi boykot. Duk macam terkira-kira lagi. Nak ke alah satu je kalau aku beli, takkan lah nak jadi teruk sangat kot. Tu belum lagi kita duk dengar bunyi bom, dia bunyi peluru setiap masa. Ya Allah, tak boleh nak bayang lah. Saya memang tak boleh bayang lah. Memang hebat sungguh-sungguh lah. Memang manusia-manusia yang
sangat-sangat tinggi darjat lah. Yang tu je yang kita boleh bagi tahu kan. Balik kepada cerita semayang tadi, waktu semayang kita belajar. Walaupun kita kata kita ada jam, kita ada takwim, yalah kita okey lelah ni, kita tak tahu lagi tahun depan. Tahun lagi sekali. Kalau kita hari ni tak isi dengan ilmu, takut bila jadi macam tu, na'udzubillah lah. Kalau jadi macam tu, tiba-tiba kita lost. Banyak yang anxiety, banyak yang bunuh diri, banyak yang perasaan lagi teruk lah. Memang teruk lah kita, sebab kita tak ada persediaan. Mereka kecil-kecil dah ada bagi tauhid dah. Tengok video yang saya share, budak yang tegur orang mengajar. Budak tu mengaji umur berapa dah gamak sampai boleh jadi guru tu. Dia duk betul orang dewasa punya surah. Dia mengaji bila? Dia mengaji bila sampai dia tahu semua huruf ba. Orang tu tak keluar kha pun dia bunyi. Orang tu tak sebut ra pun dia bunyi. Ra tu sikit je, kalau saya dengar pun saya tak perasan. Hebat sungguh budak ni. Memang budak ni mengaji waktu mana aku tak tahulah. Tapi Allah bagi kurniaan Allah. Semuanya kurniaan Allah ya. Okey, alhamdulillah. Ya, banyak yang Grab sekarang pun Grab lagi kan. Grab pun masalah juga sekarang ni. Ya Allah, macam mana lah kita nak berhadapan dengan benda-benda macam ni kan. Okey, berbalik kepada waktu Zuhur tadi ya. Zuhur ada pembahagian 6 waktu. Saya bagi tak hari tu ni? Tak nak? Okey, tadi tu waktu Zuhur tadi yang kata tergelincir matahari sampai segala kan. Yang sampai sama panjang dengan objek tu, ada 6 pembahagian waktu. Ada 6 pembagian waktu. Antum belajar sungguh-sungguh ya. 6 pembagian waktu. Yang pertamanya waktu fadilah. Waktu fadilah ni adalah waktu pahala paling banyak. Waktu pahala paling afdal. Bilakah waktu pahala paling afdal ni? Kalau semayang Zuhur ni, kita cerita Zuhur dululah. Semayang Zuhur, yang pertamanya bila azan tu, azan iqamah. Bila azan iqamah. Bila iqamah tu, waktu mana yang dia kata fadilah? Pertamanya ambil uduk. Dia ambil uduk dululah. Ambil uduk lepas azan, iqamah, lepas tu dia pergi ambil uduk. Yang kedua, dia tutup aurat. Ambil masa dah tu. Dia nak tutup aurat pakai telekung. Ataupun dia nak pakai baju, nak cari baju, dia nak tutup aurat. Okey. Dia pun ambil wuduk, dia pun pakai telekung, pakai jubah, pakai apa, lelaki-lelaki pakailah pakaian yang menutup aurat lah. Yang ketiganya, dia kalau dia rasa lapar ketika tu dia rasa lapar kan. Kadang-kadang kita balik dah pukul 7 tu, macam saya kadang-kadang masuk tu maghrib dalam sampai kat pagak lah, ni kan balik awal. Sampai kat pagak maghrib. Lepas tu tengoklah dia pun duk bagi macam-macam. Kita pun duk masa lagi balik nak makan tu kan. Jadi suami saya bila saya buka pintu, dia kata masuk dah ni semayang dah. Abang pun sat-sat dah, semayang lah dulu. Orang nak pergi makan rupa-rupa bagi tu. Kita pun terapa, tarik tudung, tarik baju, tak buka lagi, pergi lah dapur, keluarlah benda-benda mereka tu. Makan tu abang, tak apa-apa semayang dulu ni, nak makan tu. Makan. Kalau dapat makan, tapi makan jangan lama sangat. Lepas tu siap sedialah dengan nak semayang tu. Lebih kurang lah kita katakan kita kata tutup aurat, solat qabliyah. Solat qabliyah. Solat qabliyah, semayang. Lebih kurang kita kata setengah jam. Masih lagi dikira sebagai waktu fadilah. Ini Zuhur ni, jangan cerita maghrib start je. Jangan cerita maghrib start je. Zuhur lebih kurang dalam setengah jam tu lah kita kata. Dia masih lagi waktu fadilah. Siapa semayang dalam waktu fadilah, dia dapat pahala fadilat waktu. Maknanya pahala dia banyak. Tapi bukan kata ke bukan bunyi bang, aku tak boleh sembang hang ni, aku nak balik ni. Aku nak kena semayang ni. Itu gelojoh namanya. Itu gelojoh. Itu orang tak belajar. Macam hari tu lah, macam kita kata. Bila masuk waktu, jangan ingat pahala fadilat waktu saja yang ada. Ada juga fadilat semayang jemaah. Fadilat semayang jemaah. Fadilat semayang jemaah dengan fadilat waktu, besar lagi fadilat jemaah. Macam kita kata tak apa, nak makan dulu, saat tunggu saat makan dulu. Lepas tu kita pun makan. Saat lagi kita katalah yang tu contoh makan. Contohnya macam sekarang saya bagi contoh, kalau perempuan tu dia tunggu lelaki dia balik semayang. Kalau dia semayang seorang, memang dia semayang awal.
Tapi kalau laki dia balik ke ataupun dia tunggu siapa-siapa ke, sampai nak ujung-ujung waktu, tapi ada waktu lagi. Ada lagi waktu. Bukan kata sampai waktu-waktu haram tu, tidaklah. Ada lagi waktu. Tapi kalau dia semayang lambat, dia semayang berjemaah. Kalau dia semayang awal, dia semayang seorang. Maka pahala dia lagi besar semayang berjemaah. Atau belajar betul-betul ya. Sebab ada setengah orang, kita kena faham macam ni ya. Ada orang, dia punya duk tunggu semayang awal waktu tu. Ada orang mai rumah dia, tetamu mai rumah dia. Saya pernah pergi rumah satu orang ni, kawan ni. Kita semayang jamak lah sebab kita musafir. Laki dia tu memang tak tinggal jemaah di masjid. Laki dia tu memang kaki semayang di masjid. Mama semayang di masjid, memang tak pernah tinggal lah, jarang lah tinggal. Masuk waktu, dia suruh kami makan dulu, dia pergi semayang. Antum kena faham nak? Dia nak pergi semayang apa tu? Semayang awal waktu. Dan dia pun nak semayang jemaah. Okey, di sana ada lagi tuntutan menghormati tetamu. Jangan tinggal tetamu. Jangan tinggal tetamu. Baru saja masuk, tak apa semayang dulu, makan dulu, kita rasa macam tak selesa tau. Kita macam tak selesa tau. Pasal bila kita azan-azan tu dia dah naik, kata dia hilang. Rupanya dia pergi tukar baju Melayu lah. Tukar baju, dia turun-turun. Saya tak apalah, si perempuan duk sembang dengan bini dia. Tapi suami saya tu rasa macam tak selesa lah. Bila dia kata, duk sat lah, saya nak pergi mayang Zat. Dia pergi semayang lama lah. Rasa macam saya nak balik dah hari tu. Sebab tu kita orang Islam ni kena belajar. Bukan tuntutan semayang awal waktu saja, bukan tuntutan semayang berjemaah saja, tapi kita ada tetamu merangi tetamu. Macam kita puasa sunat. Kita puasa sunat, tetamu mai rumah kita. Mai rumah kita pun masak jamu, tapi kita suruh dia makan sebab saya puasa tak mau makan. Rasa tetamu tu selesa tak nak makan. Kita buka puasa makan dengan dia tu pahala lagi besar daripada kita meneruskan puasa sunat. Sebab tu kita kena ada ilmu. Contohnya orang yang jaga orang sakit. Faham tak? Orang yang jaga orang sakit, dia boleh terlepas daripada semayang awal waktu dan tak perlu juga untuk dia meraihkan semayang berjemaah, sedangkan dia menjaga orang sakit walaupun orang sakit tu bukan keluarga dia. Dia tak payah pergi semayang jemaah. Dia jaga orang sakit tu walaupun orang sakit tu bukan keluarga dia. Tapi tak ada siapa nak jaga, tinggal dia seorang saja. Jaga dulu, jangan kelang kabut. Tinggal pula kawan tu seorang-seorang. Kawan tu sakit kalau jatuh, kalau mak dia ke sakit jatuh, tak ada siapa ganti ni. Dia seorang duduk kat situ. Tak boleh, saya nak kena pergi semayang pak, saya tinggal pak sana, saya nak pergi semayang. Betul mengaji tak habis. Betul mengaji tak habis. Jadi kadang-kadang ada seorang tu bini nak beranak, laki tu hilang. Pergi mana? Suami saya pergi masjid. Ni puan tak boleh, puan kena masuk wad ni, nak kena buat pembedahan, kena ada orang sign. Tu jadi kena faham. Bukan kata awal waktu je. Orang hal lain tak boleh dah. Awal waktu je aku nak semayang, awal waktu je. Lepas tu masuk orang semayang jemaah. Semayang jemaah je. Tak boleh dah. Orang main rumah kau, orang sakit kau, rumah runtuh kau, aku kena mayang. Rumah terbakar tak boleh, aku tak boleh. Aku nak pergi mayang masjid dulu. Aku tak nak tinggal mayang masjid ni. Abang bakar pula dah. Apa jurui lah bagi padam. Tapi aku pergi semayang dulu. Dah, bukan lagu tu. Dia nak dapat pahala berjemaah tu, dia memang selalu menzalimi semayang jemaah. Hari tu dia tak boleh pergi sebab hari tu ada tetamu. Hari tu dia tak boleh pergi, hari tu dia jaga orang sakit. Dia dapat pahala. Faham tak? Ingat tak satu isu hari tu, kita semayang jemaah, ada seorang tu kata, semayang di bengkel solat. Kena berhenti dulu ustazah, dia bagi cadangan kat saya ni, ada buat bengkel solat berapa lama ni. Dia pula masuk tu, dia kata, berhenti semayang, kita solat dulu berjemaah. Dia suruh berjemaah. Lepas tu kita masuk tempat orang, jangan duk cakap banyak. Kalau nak personal, jangan cakap dan orang lain boleh baca, menunjukkan kita tak erti sangat. Bila kita cadang, ustazah saya cadangkan, macam kita ni tak erti sungguh lah, kita ni pakat-pakat nak buat bengkel, bergedik lah buat bengkel yang bayang lambat. Dalam banyak-banyak saya buat bengkel solat, ni kali pertama saya jumpa. Tahun dah saya buat bengkel solat, 10 tahun dah, belas tahun dah saya. Ni kali pertama saya jumpa orang suruh berhenti semayang dulu. Maksud dia suruh berhenti dia suruh semayang zuhur awal. Dia suruh semayang awal. Dah mula-mula dia cadang zuhur tu kat saya, kata Islam. Zuhur kan kita habis pukul 1.
Dia suruh kita lajak ke macam mana ke, berhenti dulu semayang Zuhur, lepas tu berhenti terus. Kira lajakkan Zuhur tu mayang terus. Lepas semayang tu, saat lagi mewah balik lah sambung. Penat lah kita ni, tak ada rehat lah. Kira berhenti 1.5 semayang terus lah. Jangan makan lagi, semayang terus. Jangan duduk pembil lagi. Pembil semayang tu. Lepas tu, saat lagi masuk balik pukul 2. Masuk balik pukul 2, rehat dah setengah jam je lah. Mayang ke makan. Lepas tu dia tukang habis jadual kita. Lepas tu mayang asak, kan kita habis pukul 5. Pukul 4.30 mayang asak tu berhenti. Dah tadi kita dah lajak awal. Dah tadi Zuhur kan mayang lambat. Dah mayang awal dah, kita keluar lambat. Dia cakap cover balik lah. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah. Tolonglah. Sebab tu jangan duk ingat, bila kita semayang awal, time kita belajar, dia boleh. Dia bolehkan kita lambat sikit sebab kita ada kuliah, kita ada pengajian. Dia nampak, oh semayang awal ni apa cara pun kena semayang awal. Ni saya elok juga ada soalan macam tu supaya kita buka mata. Sebab ada orang, sebab dia kata saya macam ni Ustazah, saya rasa bersalah kalau semayang lambat. Nampak? Dia mengaji di mana saya tak tahu. Saya rasa bersalah kalau saya semayang lambat. Jangan lupa syaitan. Syaitan, ingat kemarin tu kita dah bincang, syaitan dia ada bisikan untuk mengelirukan kita antara ibadah sunat dengan ibadah wajib. Sembahyang awal tu sunat ke wajib? Pelan ya? Itu saya tak ada nak bincang. Hari ni saya bagi tahu lah ya. Sembahyang awal waktu sunat ke wajib? Sunat. Dibolehkan lewat untuk solat bila ada waktu pengajiannya. Sunat, nama pun sunat. Kan di pembahagian tadi, fadilat waktu semayang tu, semayang awal waktu sunat. Semayang wajib ke sunat? Wajib. Waktu Zuhur lama ke singkat? Ada waktu tak? Ke dandan tu masuk, dandan tu kena semayang? Ada jarak waktu dah tadi duk habang dah. Berapa jam? Kalau pukul 1 apa? 1.4 minit. Apa tu asak 4.25 minit. Berapa jam? 3 jam lah lebih kurang. 3 jam kan kita ada. Antum ngaji betul-betul, saya tak mau laju ni, saya nak pergi faham. Saya tak boleh laju ni, nak pergi faham. Sebab kan, sekali antum tak tahu nak, betul juga nak ada pula nak menyokong pula sekali. Betul lah Ustazah, 4.30 masuk, berhentilah bengkel solat tu, pergi semayang dulu. Mayang-mayang, terus ambil semayang, terus nak tunggu 200 lebih tu, mau kat 40 minit. Tetap mai pukul 5 orang halau kita keluar lewat dah. Jangan masuk tempat orang, jangan buat pandai. Saya nak pesan satu je. Sebab tu dalam grup-grup pengajian, saya ada grup kelas, grup info, grup isi. Semua grup tu saya tuan rumah lah. Kena ingat tuan rumah tu saya lah. Lepas tu bila nak bubuh apa-apa tak ada tanya tuan rumah. Buh terus. Bila orang tegur marah. Tak boleh tegur, sentap semua, sentap. Ni kakak semua lah. Dia sentap ni, syaitan saka saya yang sentap ni. Gelak sampai bunyi. Dia kalau banyak sangat duk merajuk tu semaknya saka, betul. Dia jin keturunan nak duk dalam badan dia tu. Tak, benda yang duk racun kita, suruh berhenti, suruh merajuk, suruh marah, tu syaitan. Mai mana syaitan kalau tak duk dalam badan tu? Hantu raya Ustaz. Dia sungguh, dia saka tu. Saat-saat lagi merajuk, saat lagi sentap, tak boleh nak kata apa. Orang pun pasti tegur lah sebelum bubuh letak. Tanya Ustazah dulu, awak rumah tu tak ada tuan rumah ke? Ada tuan rumah tu saya. Dia pun suka hati saja nak bubuh, nak panggil kunuri lah, apa segala mak nenek lah. Habang dulu, saya kata okey, itulah ada. Itulah ada, tu yang benar tak ada. Okey. Okey, apa dia tadi? Jadi walaupun solat awal waktu tu adalah sunat, tetapi jangan ingat dalam agama ni hak sunat-sunat tu je. Ada benda lain lagi dah. Orang main rumah, duduk dulu lah.
Orang baru masuk ni. Duduk dulu. Azan. Ish. Tu. Kepiah lebay tu. Pergi umrah tak tahu. Tiap-tiap kali. Tiap-tiap tahun pergi tu. Sampai masjid. Keling orang pula. Keling bergaduh pula di masjid tu. Ada ke urus apa AJK tak kena gaya ke apa ke? Bergaduh pula tak lantik dia. Hak musim ni tak lantik dia. Marah lah kawan tu. Okey. Tu waktu fadilah nah. Waktu fadilah. Antum siapa yang semayang dalam waktu fadilah dia dapat pahala paling banyak semayang. Paling banyak semayang dalam waktu paling banyak semayang. Kalau Zuhur dia ada 5 waktu silap. Ada 6 waktu. Ada 5 waktu. Waktu Asar dia ada 6 waktu. Ni waktu yang pertama waktu fadilah ya. Tapi antum jangan ingat waktu fadilah ni waktu fadilah je. Tapi bila mai datang sembahyang jemaah, dia lambat sikit tak apa. Sebab nak sembahyang jemaah, pahala banyak. Tapi bila mai ada orang mai rumah, tak apa, lambat sikit tak apa. Tak payah sembahyang fadilah waktu, dia sembahyang lambat sikit sebab orang mai. Tapi dia jenis orang sembahyang awal lah, dia dapat fadilah waktu kalau walaupun dia sembahyang lambat sebab dia jaga tetamu dia mai. Dia ni memang tak pernah sembahyang awal pun. Tetamu mai ke, tetamu mai ke, memang dia sembahyang lambat, dia tak dapat lah fadilah waktu. Okey, yang keduanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni adalah waktu selepas pada fadilah waktu lah. Selepas pada fadilah waktu macam setengah jam tu kan. Dia ada waktu ikhtiar, maknanya pahala juga, dapat pahala juga. Dapat pahala juga tapi tak tinggi macam fadilat waktu. Contohnya dah setengah jam lebih dah. Setengah jam lah. Masuk 40 minit, 35-40 minit sejam tu. Dia masuk waktu ikhtiar. Waktu yang kedua tinggi selepas waktu fadilat waktu. Faham tak? Waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiar ni tak ada masalah lah. Pahala dia tinggi juga tapi lebih rendah daripada fadilat waktu. Waktu fadilah. Selepas tu dia ada waktu harus. Jawaz. Waktu harus. Okey, waktu harus. Okey, siapa yang nak join bengkel solat? Ustazah tengoklah ada 500 mata memandang di TikTok, kita bagi tahu ya. Bengkel solat di Shah Alam kita buka lagi sampai 10:11. Habis kita tutup. Bengkel solat di Shah Alam di Mardia Hotel pada pukul 9 pagi sampai pukul 5.30 petang. Kalau ada yang berminat lah. Kalau tak berminat tak apa, abaikan saja. Kalau berminat, tolong daftar, tengok nombor saya dekat profil. Save nombor tu, jangan tekan. Jangan tekan nombor tu. Link tu tak boleh pakai. Just save dulu dan tolong secara manual WhatsApp Ustazah. Okay? Alright. Rugi tak pi ya. Kita pagi sampai petang. Memang banyak kita nak bincang dalam bengkel solat nanti. Waktu harus ni sampai 5 minit sebelum masuk asar. 5 minit sebelum masuk asar. Tak ada pahala dah tau. Dia tak ada pahala dah. Dia macam dia harus harus ni ada pahala lagi. Minta maaf, harus ada lagi. Cuma dekat waktu haram saja tak ada lah. Siasa harus ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia tak berpahala macam fadilah dengan ikhtiar. Dia semayang memang kena semayang, wajib semayang. Dia sudut waktu tu dia tak ada pahala dah. Dia sudut waktu tu. Yang sampai 5 minit nak dekat masuk asar tu, dia tak dapat dah. Dia macam boleh lah dia memang kena semayang. Dia harus pada nisbah waktu, bukan harus pada semayang. Semayang wajib. Semayang wajib. Faham tak? Faham tak? Ada soalan tak? Kata lagi 5 minit. Kita semayang Zuhur tadi pukul 4.20. Asar 4.25 kan? Asar 4.25. Asar 4.25 bila tarikh bengkel 25 hari bulan November ya. 25 hari bulan November tapi kita tutup 10 hari bulan November. Okey. Kiranya masuk lagi 5 minit masuk asar tu dia semayang. Dia wajib solat. Memang dah masuk 5 minit lagi tapi pahala tak ada lah. Pahala waktu tu tak ada. Sebab nak habis dah. Orang semayang dapat pahala waktu semayang tu dapat daripada nisbah waktu. Bukan pahala semayang, nisbah waktu tu dapat pahala waktu pula. Faham tak? Yang tu harus. Berdosa tak? Tak berdosa? Tak berdosa. Sebab dia masih ada waktu.
Berdosa tak sembahyang lambat? Tak berdosa ya kak? Tu saya tak masuk lagi tu. Hak tu waktu haram. Waktu haram. Ni tak tadi waktu apa? Yang berapa? Nombor 3 kan? Ustazah kalau terlajak tidur, bangun pagi pukul 8 pagi. Okey, yang tu saya nak sembang juga. Saya nak sembang juga waktu tu. Dia ada waktu, sebab tu kita kena tahu. Kita kena mengaji. Okey, tadi waktu yang kita kata harus tadi, sampai 5 minit lagi nak masuk asar. Lepas tu masuk waktu. Asar masuk waktu. Tapi dia semayang lagi 5 minit tu, habis dah 4 rakaat. Habis. Dia bagi salam, bagi salam, masuk waktu asar. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu waktu apa? Harus. Waktu harus tu. Bagi salam, azan. Bagi salam waktu azan. Masuk azan. Azan apa? Azan asar. Okey, azan asar. Yang tu waktu harus. Kalau lah kata dalam semayang Zuhur dia tak ada waktu haram. Asar ada. Dia bagi semayang 2 rakaat masuk asar. Kau tanya tadi kan? Masuk asar. Bila masuk asar, dia teruskan semayang. Semayang dia kena wajib. Semayang macam mana pun wajib. Dia semayang rakaat keempat dia masa rakaat keempat dia semayang orang azan. Jangan pula dia Allah habis pula dah. Masa kau mengaji tak habis. Dia kata lagu Dr. Manu lah. Aku ni lagu mana semayang Zuhur masuk asar. Dia habis. Hang duk semayang dah berhenti pasal apa? Dia berhenti pasal dia dah was-was tau. Pasal orang dah azan dah. Dia tak boleh berhenti. Dia kena semayang. Semayang juga. Walau apa jadi runtuh pun dia kena semayang. Gempa bumi lari lah. Mereka nak tunjuk kat Indonesia kan. Tengah semayang gedor. Sini nak turun dah tak payah suruh lari. Mereka lari dulu. Memang kena lari. Kalau ulang pun mai depan kita kena lari. Jadi maknanya kalau dalam waktu asar dia panggil waktu harus juga tu. Harus juga. Dia Zuhur. Asar tak boleh. Asar jadi waktu haram. Kalau dalam waktu Zuhur dia masih lagi dalam waktu harus dipanggil. Harus juga. Walaupun dia dah bagi salam, dah masuk asar. Tapi dia dah dapat 1 rakaat sembahyang Zuhur. Dia dah dapat. Dia tak ada waktu haram, cuma waktu harus. Tapi dia tak ada pahala. Tak ada pahala. Tapi semayang tertunai. Semayang kira tunai, bukan kira qada. Sebab dah dapat 1 rakaat. Faham tak? Walau apa jadi pun kena sembahyang. Sembahyang sah sebab dah apa ni, kalau sembahyang sah kan lebih bengkel solat lah. Kalau rokok betul, sujud betul, rukun betul, bukan lebih bengkel solat, dah belajar sembahyang lah maksud dia. Kadang-kadang kalau kita kata sembahyang sah tak? Tak tahu nak kata sembahyang sah ke tak. Kalau tak betul rukun, mana nak sah? Pergi belajar sembahyang lah ya. Sembahyang kena belajar je. Sembahyang tak boleh main teka-teka lagu tu je. Faham tak? Teruskan sembahyang. Okey, yang seterusnya waktu haram. Waktu haram ni ada dalam waktu asar. Waktu Zuhur tak termasuk. Waktu haram ni dia dah sembahyang sekarat tetap masuk waktu maghrib. Dia sembahyang asar. Masuk sembahyang asar. Tengah-tengah sembahyang 2 rakaat tadi masuk waktu maghrib. Dia jadi waktu haram. Asar ada waktu haram. Zuhur tak ada waktu haram. Zuhur ada waktu harus saja. Faham tak? Sebab dia wallahualam lah. Saya rasa sebab mungkin dia lepas asar tu kan tak boleh sembahyang. Ada waktu haram lepas asar tu. Qada tak apa. Okey, tadi apa ni, ada yang tanya tadi, kalau saya bangkit lewat pukul 8 pagi, bangun pukul 8 pagi, jaga bukan sengaja nah, memang dia terlena terus lah. Bukan kata masuk subuh lena balik, lepas tu terlena. Faham tak maksud dia?
Azan dah subuh, dia dengar dah azan subuh, dia dengar. Tapi dia nak lena sat, dia kata sat lagi dia sambung balik. Tapi lena-lena memang jaga pukul 8. Habis dah subuh? Habis. Okey, habis subuh. Dia yang ni dia sengaja. Kalau dia tidur sampai pukul 8, dia terjaga langsung tak jaga waktu subuh, dia tak ada waktu haram. Tak ada. Bangkit terus pergi semayang. Dan tu immediately, right away. Tak payah niat qada, terus saja semayang. Dapat soalan tak tadi? Dapat jawapan tak? Ustazah jangan berhenti buat bengkel solat. Saya baru duduk cadang. Jom kita pujuk Ustazah. Saya tak tahu nak kata lagi tahun depan. Saya tak tahu nak kata lagi. Saya duduk termenung je. Sebab saya tak mau saya sibuk sangat. Saya tak suka sibuk. Saya suka relax. Kalau bagi saya suka berdakwah secara relax. Sebab takat law ni pun hari-hari pun sibuk. Tengoklah macam mana ya. Tapi saya mungkin nak buat hype pun semalam saya bincang dengan YB Sabri. Macam mana kita nak buat? Nak buat tak hype? Kami berbincang. Haid tak boleh sehari, dia kena 2 hari. Kalau kita buat hari, kita dah kena dah dekat Kedah ni. Kita buat siri pertama mai 300, contoh. Kita buat siri kedua dia mai 100. Orang baru tak boleh masuk. Sebab dia tertinggal siri yang pertama. Jadi tak habis. Lepas tu tanya soalan kat Ustazah. Saya kata awak tanya soalan saya, hari tu saya pihak pertama dah, kedua tak ada pergi. Nak suruh tepuk meja lagi tak? Jangan. Terbalik telefon tadi. Kalau saya buat kat Syalam dah lah jauh. Tak tahu berapa orang tu. Buat siri pertama. Siri kedua main 50 orang. Penat Ustazah. Makna kena kepung juga 2 hari 1 malam. Kita boleh buat macam ni 2 hari 1 malam. Bayar dulu. Kalau ramai kita buat. Kalau tak ramai saya pulang balik duit. Yang tu je. Kita boleh tengok dulu. Tengok berapa ramai boleh masuk. Masalahnya mereka tak mau pergi ramai. Ustazah mai jauh. Yang nak buat tu, yang nak mai 2-3 orang aja. Haid ni kan lelaki-lelaki wajib tau. Lelaki-lelaki pun wajib yang ada isteri dan ada anak perempuan. Sebab kalau dia tak tahu, yang ni yang buatnya dia gagal di padang mahsyar. Sebab hal-hal dia tu selesai, tapi hal anak isteri dia tak selesai. Hal anak isteri tak selesai, anak isteri tak pergi belajar, dia pun tak suruh anak isteri pergi belajar. Maka mereka tarik dia. Mereka tarik dia dekat padang mahsyar. Tak lepas. Bini sampai menopause tak tahu dia buat dosa apa dalam haid. Sampai menopause tak tahu dia buat dosa apa dalam haid. Sebab dia makcik-makcik menopause mana mau pergi dah pergi solat. Kami haid tak ada orang Ustazah. Makcik, bukan haid tak ada. Masa makcik ada haid dulu makcik tak belajar. Faham tak maksud dia? Jangan kata makcik haid, makcik dah tak ada haid, makcik tak mau pergi belajar. Masa makcik haid dulu makcik tak belajar, berapa banyak makcik buat dosa? Nak taubat macam mana ni? Duk taubat, ya Allah ampun dosaku. Dosa apa yang ampun tu? Dosa yang nak kena ampun kena declare dekat Allah. Dosa apa? Dosa saya jahil dalam haid. Doktor pula dah. Allah, dosa saya lambat semayang, Allah. Dosa saya tinggal solat dalam haid, ya Allah. Dosa saya wajib solat tapi saya tak solat, ya Allah. Maknanya dia kena declare dekat Allah. Tapi dia tak declare duk ampun dosa apa nak ampun? Suami dah mati lama dah, jenuh kena dalam kubur. Sebab bini tak pergi mengaji juga sampai sudah. Mak pak meninggal dah, anak tak pergi mengaji juga. Anak-anak yang mengaji dia dah tanggung dah. Mak pak dia punya dosa, tak apalah. Sebab mak dia tak tahu itu. Lah ni kewajipan saya belajar. Ampun dosa saya, ya Allah. Jangan buat main. Saya kenal Ustazah sebab cari kelas haid. Lagi awal belajar lagi selamat. Dah pernah pergi ke ni? Siapa pernah pergi bengkel solat dah tak tanya-tanya Ustazah dah lepas ni. Jadi kena ni nah. Saya tak suka buat online. Saya tak tak ada feel kalau buat online. Banyak orang suka kata Ustazah buat online Ustazah. Online saya tak feel sebab dia suka tutup kamera. Dia tutup kamera, saya tak tahu dia belajar ke tidak. Tu yang saya tak suka. Saya suka belajar betul-betul belajar, main duduk jegir depan saya ni. Bila kata duduk online pun lepas duduk mengaji boleh tutup kamera. Lepas habis dia mengaji dia tutup kamera. Satunya tak beradab dengan guru. Yang keduanya tak serius nak belajar. Yang tu je, kamera tak boleh tutup. Kamera kena buka.
Kalau rasa tak mau mengaji, tu sama mengaji. Abang kata saya punting tak apa. Tapi kalau mengaji, memang kena buka kamera. Yang tu je saya punya ni. Okey, jadi maknanya waktu apa tadi? Haram. Waktu haram, kalau waktu haram, maknanya kalau orang yang tertidur, tak ada waktu haram kat dia. Dia sedang, dia semayang. Contohnya orang pingsan. Orang pingsan tak wajib semayang sebab hilang akal kan. Siapa wajib semayang? Orang yang ada akal kan. Tapi kalau dah hilang akal, boleh semayang tak? Kena wajib semayang tak kalau hilang akal? Termasuklah orang pingsan, orang koma. Termasuklah. Tapi dia sedang waktu mana? Okey, kalau dia sedang, okey contohnya bukan waktu haram ni, waktu darurat, waktu yang ke-6, kelima. Tidak kelima. Waktu kelima, siapa yang waktu kelima? Wanita haid. Contohnya Alhamdulillah dah start seminar haid 1 dan 2. Okey, kalau seminar haid yang kita buat dekat Al-Ustaz baru ni kan, sangat efektif, betul tak? 2 hari 1 malam. Siapa pergi angkat tangan Ustaz? Tak ramai juga lah. Ada 3 sini. Okey, 3 je sini. 4. Ju dah Ju? Haid kan? Dengan anak-anak kan? Okey, kita tak bagi mereka keluar. Betul tak? Tunggu sampai malam. Esok kena main lagi. Esok dah. Sebab tu saya kata, walaupun dekat ambil penginapan, senang rehat. Ada setengah tu dia tak ambil penginapan. Lepas tu dia kata, Allah silap dah tak ambil. Lepas tu tumpang bilik kawan-kawan. Saya kata, jangan. Baik kita ambil siap-siap. Tak apalah kita nak mengaji. Duit tu semua Allah ganti balik. Ingat satu je. Kita tak perang benda lain tau. Kita perang dengan harta kita je. Kita cukup kedekut dengan duit kita. Orang sana berperang dengan darah tau. Orang Palestin berperang dengan darah. Kita berjihad ilmu banyak duit je. Tapi kita banyak duit. Tapi sayang. Kita sayang nak keluar duit. Akhirnya kita jahil lah. Kita ada penginapan, kita boleh rehat, kita habis pukul 12 malam. Betul tak? Saya kalau ni ikut, saya tak berhenti tau. Tak tahu Allah bagi kekuatan. Saya rasa kuat saya nak bagi. Tapi saya takutlah saya mengganggu yang tua-tua. Tua-tua boleh pakai tadi pasono. Sampai pukul 12 malam kami tak habis lagi. Bagi. Esok pagi mai pula lagi. Sebab semua tidur, ambil penginapan. Pidak hotel tak rasa. Okey, Musa apa ada pihak tu kan? Saya hadir bengkel solat Ustazah di Al-Ustaz. Alhamdulillah, orang jauh pun mai. Kak Nora pun mai juga. 2 hari 1 malam tak terasa masa berlalu. Tak rasa mengantuk, betul. Bila orang nak belajar, dia memang tak lena. Dia memang seronok. Antum belajar. Kalau saya buat, antum buat lain. Saya tak tahu kat Kedah kalau ada rezeki, kita buat lain. Kalau dekat Shah Alam, saya ingat next lah. Tapi saya duk bincang-bincang lagi lah. Saya mungkin tak pergi Madinah kot. Madinah mahal sangat. Tapi tengoklah macam mana. Okey, darurat ni contohnya wanita haid yang kering hujung waktu. Contohnya dia katalah waktu Zuhur masuk pukul 1 apa? 1:04 minit. Dia kering pukul 1. Ustazah buat kat Terengganu. Jangan. Jangan saja tempat lain melainkan Ustaz dengan Shah Alam je. Jangan. Terengganu saya tak mau. Terengganu ke Johor ke Melaka ke Perak saya tak mau. Antum mungkin boleh ikut orang lain kot. Yang mungkin ada orang buat yang duk buat selalu tour ke apa kan. Tapi saya tak boleh. Saya memang Al-Ustaz dengan Shah Alam je saya ambil. Shah Alam tu pun saya tak tahu lah macam mana yang saya boleh ambil. Saya pun tak tahu. Bila pula buat kat Kedah, kalau buat kat mana? Hari tu masa saya buat siapa pun tak mau main. Di Palma. Saya lupa nama di Palma Shah Alam. Nanti saya try tengok. Okey. Dia kering pukul 1. 3 minit. Bukan. 3 saat je. Dan nak masuk. Dan takbiratul ihram ya. Dia kering pukul 1, masuk pukul 4 kan, 1:04 minit, 1:03 minit contohnya. Haid dia kering 1:03 minit. Itu waktu darurat nak takbiratul ihram dia tu. Tapi dia tak mandi lagi. Kita bincang masa, betul tak? Siapa yang pergi solat boleh tahu kan? Kita bincang nisbah masa. Dia hanya mampu kalau dalam masa 3 saat takbiratul ihram dia Allahu Akbar, masuk azan. Itu kita panggil waktu darurat. Tapi untuk orang yang tertegah melakukan solat saja. Kenapa tertegah melakukan solat? Antaranya haid ataupun pingsan koma. Faham tak?
Bukan orang yang sengaja. Orang sengaja tak ada lah waktu darurat. Dia waktu haram tu. Pasal kalau dia semayang pun tak ada dah. Ni dipanggil waktu darurat sebab dia kering. Dia pergi check kering. Dia kata macam mana nak tahu kering? Apa kena belah haji? Orang beritahu macam mana nak check kering. Kena tahu. Ada sebab tu saya tak jawab soalan haid. Sebab soalan haid kita nak tanya dia kan cerita dia kena siasat. Dia lebih pada polis siasat jenayah. Okey, dia apa habang kita keringkan. Kau check dengan apa? Kau check bila? Kau guna apa check? Lah dia ingat saya tak mau jawab, dia tak jawab dah. Dia tak jawab dah soalan saya. Dia rasa ustazah ni nak jawab ke tak mau ni? Saya pernah dah jawab soalan orang macam tu. Sebab dia tanya haid anak dia, nifas anak dia, ke haid anak dia. Jadi saya terpaksa tanya, macam mana kau tahu kata dia berhenti? Macam mana kau tahu kata dia kering? Pukul berapa dia kering? Saya tanya dia jawab, saya tanya jawab. Last 3 soalan kot dia tak jawab dah. Tapi dia yang tanya. Dia yang tanya. Dia tak mau jawab pasal apa? Dia fed up. Dia rasa saya ni torture dia tau. Dia rasa saya torture dia. Saya tak boleh jawab selagi saya tak siasat. Ada masa tak saya nak sakit kepala? Panadol tak boleh makan dah kan? Panadol. Bukan Israel punya, bukan? Jadi kan daripada saya tak jawab, baik saya jangan jawab langsung, baik dia berlutik situ. Tapi bila dia berlutik, dia buruk sangka lah. Dia kata, orang tanya tak mau jawab, nak suruh pergi bengkel dia lah. Kalau orang tak pergi bengkel dia, mampu dia tak jawab. Bukan pasal kalau kita tak jawab, kita nak kena soal siasat. Boy. Tak ada ustazah? Apa yang tak ada tu Cik Azan? Oh tak ada masa, tak ada sakit kepala. Faham tak maksud darurat tu? Hanya untuk orang yang kering haid, lagi 3 saat ataupun 4 saat ataupun 1 minit nak masuk waktu solat yang baru. Maka dia kena pergi mandi dulu. Tapi dia tak mandi lagi. Dia kena pergi mandi dulu, habis dah waktu tu. Habis. Maka dia wajib sebab tu waktu darurat. Faham tak? Pasal apa Zora tak dengar untuk Cik Khairi? Ustazah kalau pakai IUCD kan ada keluar darah macam mana ya? Okey, IUCD ke apa CD ke, dia kena ikut dia punya formula haid. Kalau cukup syarat formula haid, dia haid dia kira. Sebab tu saya kata belajar antum kalau ada peluang saya buka antum pi, antum tak pi saya tak mau buat. Salahnya saya main jauh tau. Saya main jauh, satgi saya main ada lah 10 orang. Tak payahlah. Bagi duit baliklah kat hangpa. 10 orang. Tak yang nak mengaji sungguh-sungguh tu tak ramai. Cuba saya kata saya buat motivasi untuk menaikkan bisnes anda menjadi jutawan. Harganya 10,000. Penuh tak? Penuh. 10,000. Itu dia lah manusia cinta dunia. Kalau ke bengkel solat, mahalnya. 200 lebih tu mahal. Saya tiap kali ustazah di Shah Alam. InsyaAllah faham ustazah. Alright. Itu darurat. Yang seterusnya waktu uzur. Waktu uzur ni tahu waktu uzur. Jadi wakil kumpul orang kulim jemput ustazah boleh ke tak boleh? Mereka berkenan sungguh kat kulim. Berapa kali dah duk minta tak boleh, saya tak mau. Saya buat mai kulim dengan ustaz tu tak jauh mana antum. Berjihad antum, tolonglah berjihad. Berjihad untuk mai al-ustaz dengan kulim dekat je. Kadang-kadang saya satu je fikir, depa lebih suka guru pi kat depa daripada depa mai cari guru. Antum cuba belajar, kita cari guru, bukan guru cari kita. Kalau betul-betul kita nak ilmu, kita pi, susah payah pi. Tak apa. Kulim dengan sini berapa jam? 2 jam, ya Allah. Saya yang penat, tahu tak? Saya nak pergi kulim. Saya kalau buat bengkel solat, saya pergi sehari awal tidur dulu. Sebab saya penat. Orang kulim boleh siapkan hotel kat saya satu bilik. Lepas tu, saya tak balik terus. Saya tidur dulu semalam. Esok lusa baru saya balik. Boleh ke mereka buat? Tak boleh. Selama saya pergi ceramah, saya nak amak bagi. Mereka hanya nampak hari yang saya main ceramah.
Lepas saya balik tak ada siapa aku nak tanya PA saya kan, sebab lepas kan dealing dengan saya punya PA. Saya sampai selamat tak? Saya sampai dah ke? Saya okey ke? Tak ada. Tak pernah wakil masjid atau mana-mana yang panggil ceramah follow up selepas saya sampai. Kalau saya accident tengah jalan, dengar news saja lah. Sebab tu saya kata saya dah letih layan orang. Saya letih layan orang. Kita buat apa yang kita mampu buat. Orang boleh buat tak macam kita buat. Saya pergi sana dah penat. Saya pergi mengajak pula, contoh kat kulit pula berapa jam. Saya letih pula. Lepas tu saya drive pula balik. Mereka tak mau penat. Sebab mereka panggil saya pergi. Mereka tak penat lah. Mereka duduk di kulit, mereka balik. Hampa jangan marah, saya boleh tiang ni. Saya nak bagi contoh. Hampa kalau mengaji dengan saya, memang saya boleh tiang. Sebab tu mail lah kat Terengganu, mail lah dekat Melaka. Pasal mereka tak mau pi kat saya. Mereka nak saya pi. Saya ni manusia tau. Saya naik kereta, saya penat tak? Saya penat berapa jam. Saya balik, saya penat. Ada dah mereka kisah. Tak apalah, kami panggil lah Ustazah Mai. Apa nak, apa tunggu lah. Tak marah Ustazah benda betul. Ya, kita kena susah payah pergi cari guru. Waktu uzur ni adalah waktu waktu macam ni. Sembahyang Zuhur, kalau dalam waktu asar ada waktu Zuhur, itu dinamakan waktu uzur Zuhur. Sebab boleh jamak. Dalam waktu asar ada waktu uzur Zuhur. Tak apa Ustazah boleh tiap bagi mereka faham. Sebab yang tu anak murid saya, memang mereka dah kenal saya dah. Apa saja nak suruh tweet Ustazah aja kat Poh, Mami Poh. Hampa memang nak tweet aku je. Hampa memang. Lepas tu hampa screenshot, hampa kata aku duk beletak. Memang kena beletak. Tak, kita kena beletak. Kita jangan duk kuda sangat orang apa ni, asatizah kita. Jangan duk kuda sangat. Mai datang ni, mai datang ni, mai datang tu, mai datang tu. Benda wajib hampa tak mau pi, hampa duk suruh kita pi. Hampa tengok, hampa tunggu. Lah ni, saya nak tolong hampa. Saya nak tolong hampa pelepas fardu ain dekat hampa mai dekat Ustazah sementara Ustazah duk buat. Hampa tolong, hampa mai. Sebab saya nak tolong hampa terlepas daripada dosa. Jadi hampa jangan duk suruh Ustazah pi pula. Pagi-pagi saya mengajar dekat Penang dulu. Saya mengajar kat Penang seminggu sekali. Anak murid saya kat Penang punya ramai. Saya drive daripada pagi sebelum subuh, saya sampai rumah lepas Isyak. Saya semayang dekat gurun, saya tak makan nasi sehari. Tak ada siapa tanya Ustazah sampai ke tak. Tak ada siapa tanya. Saya mengajar berapa tahun sejak saya pindah daripada Penang ke Al-Ustaz. Seorang pun tak tanya Ustazah sampai selamat ke tak. Saya tak makan daripada pagi sampai malam. Saya dah letih dah jaga orang lah ni. Saya tak mau jaga dah. Saya aksiden tayar lori melompat mai kereta saya. Allah lindung saya sebab saya mengajar Al-Quran. Kereta saya bergegang saja, saya tak jadi apa. Tapi saya pelik awak dia bergegang. Tengok-tengok tayar lari belah sana. Saya turun dekat gurun, depan penyet habis. Lampu saya tergantung. Sedih anak murid tak tanya Ustazah sampai ke tak. Mereka tengok status saya dekat Facebook saja. Kod lah nak kutip duit seorang sikit. Kalau saya aksiden berapa ratus saya kena bayar. 700. Siapa pun tak himpun duit. Kita ni kadang-kadang ingatkan kita kuda tok guru kita pergi sampai sana. Kutip seorang RM1 pun jadilah. Saya bayar sendiri 700. Saya katakan saya letih lah jaga orang. Saya mampu saya buat, saya tak mampu saya tak mau buat. Saya tak mau dah lah ni. Lepas tu saya tak suka orang panggil ceramah sana ceramah. Saya tak mau dah. Saya ada suami saya kena jaga suami saya. Saya kena jaga anak-anak saya. Saya main sini sebab saya ada masa yang saya dah fixkan masa saya. Jangan panggil saya pergi ceramah tak mana-mana. Saya takkan mau dah. Tangki minyak pecah. Betul. Saya naik darah dah. Mohon anak-anak murid semua terasa. Betul. So jangan tanya-tanya dah nah. Bila saya pergi kat Shalam kali ni saya memang naik kapal terbang lah. Saya naik flight sebab suami saya nak drive. Terus saya drive bang penat sangat. Saya tak larat dah. Saya balik malam tu pun saya Ahad saya dah kelas. Saya kata saya letih dah. Kita balik naik kapal terbang. Tak usah. Kita buat duk nak drive. Penat. Satgi abang ni tua dah. Sampai kat jalan dia ngantuk. Kita juga nak kena drive. Dia kata abang letih, abang ngantuk. Abang takkan nak suruh ni drive pun dah lah penat ni. Ngantuk.
tak apalah. Sebagian ni drive Ustaz. Drive 2 jam kita pula mengantuk. Buat kerja. Buat minta tu betul tak? Buat senang no. Naik kapal terbang sampai rehat. Lepas tu esok naik terbang balik. Tu pun gagah duk panggil saya pergi kata. Tak mau. Itulah. Okey. Jadi uzur ni, waktu uzur ni hanya ada pada waktu semayang jamak. Faham tak? Umur macam kita tak larat dan nak drive jauh betul Rupanya banyak lagu tu, banyak yang khilaf saya. Ya, sebab tu kita sebelum nak panggil orang, tolong tengok dulu. Satu lagi dah panggil pula. Nama saya ni Ustazah Sariah ni. Hangi ni. Assalamualaikum Ustazah Sariah. Saya nak jemput Ustazah pergi ceramah. Kalau nak jemput tolong buat homework. Saya duduk di mana, nama saya siapa. Hampa memang aku tak masuk TV, hampa tak kenal aku, tapi tolong cek nama saya. Apa ke namanya Ustazah Sariah pula ni? Saya pun katalah, saya bukan Ustazah Sariah, minta maaf nah. Dia kata saya silap nombor ke? Aku tak jawab dah. Macam dalam parlimen. Tak, saya kadang-kadang saya geram tau dengan sebab tu saya kata saya tak mau layan dah. Saya tak mau layan orang dah ni. Betul tak? Layan. Kita jangan buat untuk orang, buat dekat Allah, kerana Allah. Jangan. Letih. Hampa nak panggil hampa. Yang syoknya panggil tu duduk Selangor. Tahu tak saya duduk mana? Saya duduk KL ke? Saya kata study dulu lah. Tolonglah kita nak panggil orang study dulu. Saya duduk Jitra. Oh iya ke? Study nama dia. Study dia kerja apa? Study dia duduk di mana? Study dia ada masa dah duduk terima jemputan ke tak? Bukan main tala-tala gitu je. Oi. Waktu uzur tadi, waktu zuhur dalam waktu asar. Dalam waktu asar apa ada waktu zuhur? Waktu maghrib dalam waktu maghrib, waktu isyak dalam waktu isyak ada waktu Okey, sebab itulah kena qada orang yang habis haid dalam waktu asar. Dia berhenti haid waktu asar, dia kena qada zuhur. Kenapa? Kerana zuhur adalah waktu uzur dalam waktu asar. Faham ke tidak? Comel je Ustazah ni, comel lah. Tak marah, kalau marah tak kena kata cengeng. Tu so duk buat macam kita ni 2 kali duduk kaki-kaki 5 je nak panggil. Jangan. Memang saya ni bukan selebriti yang famous, bukan. Tapi saya ni ada title guru. Saya ada anak murid saya. Saya punya kelas saya. Bukan maknanya boleh duk hampir nama saya pun jadi Sariah. Oi, geram saya. Sariah. Terpelantin dah Ustazah tepuk meja. Ustaz tak menayang betul Ustaz? Okey, faham tak? Jadi ada orang kata, kenapa saya berhenti haid waktu asar, tapi saya kena qada waktu zuhur? Jawapan dia? Sebab waktu zuhur adalah waktu uzur dalam waktu asar. Kenapa saya berhenti waktu isyak? Waktu maghrib saya kena qada. Sebab waktu maghrib adalah waktu uzur dalam waktu isyak. Ada orang tak tahu ni. Orang lelaki memang tak tahu lah. Hak mahid pun tak tahu. Faham tak? Lepas minum ayak dapatlah bertenang sikit. Ni, orang hak baru-baru follow Ustazah, janganlah terkejut. Ustazah ni kalau saya mengajar dia banyak watak. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia senyum, tiba saat dia nak teriak pun dia teriak juga. Jangan risau, jangan. Perangai tu dia berbagai watak. Gitu. Ustazah tanya, kena tulis nama tu yang saya buat report, suruh kau tulis nama saya penuh tu. Dak, belilah sejadah kat saya kat Mekah tu, tulis nama Ustazah Qaniah, Ustazah Sariah, Ustazah Saniah.
Ustazah Taniah Theater. Ya Allah, tu hak mengaji 5 tahun tu. Bukan hak mengaji 2-3 hari. Nama pun tak tahu. Esok kat akhirat tak mau kenal mereka sebab mereka sebut nama saya tak betul. Habis dah. Apa dah. Okey, boleh faham ke? Jadi baru kenal Ustazah tahun lepas. Best betul penerangan Ustazah. Best alhamdulillah. So ni, ya. Faham Ustazah? Waktu haram, waktu asar ada waktu haram. Kalau kena solat asar dan azan waktu maghrib istirahat. Okey, bagus soalan tu. Okey, dengar soalan nak, Tadi adik ni tanya, waktu asar dia ada waktu haram, betul tak? Ada tulis tak tadi? Ada tulis tak? Okey, waktu asar ada waktu haram. Macam mana yang kita kata waktu haram? Kita dah sembahyang. Kita dah sembahyang 2 rakaat. Nori Dayu rindu kelas tajuk Ustazah Hamil masuk mengaji balik. Dia berhenti dah tu, Nori Dayu. Dia jadi maknanya dia sembahyang masuk waktu maghrib. Faham tak? Dia sembahyang 2 rakaat masuk waktu maghrib. Jadi itu status dia nisbah waktu adalah waktu haram, tapi bukan nisbah solat. Solat wajib. Solat dapat tunai sekiranya dapat lepas satu waktu. So tak payah qada lah. Tak payah qada lah. Depa berbunga pula kepala Ustazah. Siapa berbunga kat Ustazah tu? Depa bubur crown kat Ustazah. Saya confuse lah Ustazah. Saya habis dah darah merah hari ke-8. Buat dah. Aku nak balik dah. Aku nak balik dah. Saya confirm Ustazah. Saya habis hari ke-8. Saya dah fobia. Saya ni kan Ahmad bagi paling tak suka jawab soalan haid. Hampa jangan ingat sebab saya mengajar haid saya suka jawab soalan haid. Saya paling tak suka jawab soalan haid. Sebab itulah saya mengajar haid bagi hampa tak tanya. Nanti saya buat haid hampa mai. Tak kira hampa duduk Johor ke Melaka ke Perak ke Kedah ke, saya buat hampa mai. Sekali tak mai sekali jenuh mati esok jawab dengan Allah pula. Awak tak pergi mengaji. Okey, jadi jangan duk confuse sangat lah. Mai mengaji. Kita doa kat saya bagi saya terbuka hati bulan tahun depan kita buat. Saya cuba cari tarikh tengok. Tapi saya nak tengok orang. Kalau tak cukup 100 saya tak mau pergi. 100 lebih, kita nak 100 lebih. 2 hari 1 malam kita tak bagi depa balik. Depa tak mai dah. Ustazah buat dekat Putrajaya, jangan. Depa kasi beletek berapa kali pun tak faham situ. Shah Alam saja. Putrajaya Putrajaya tak mau. Shah Alam saja. Okey, subhanakallahumma wa bihamdi. Ustazah kalau nak tahu dah betul-betul habis haid kena guna tisu kan, kepastian masih tak ada darah. Ustaz nak pergi jawab dah balik dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jumpa Ustazah Mai Kelantan. Astaghfirullahalazim. Okey, tak apa. Nanti kita bagi tarikh. Follow saya punya TikTok. Siapa nak main bengkel solat, mai bengkel solat 25 hari bulan November. Daftar dulu. Tutup pada 10 hari bulan November. Okey? Di Mardia Hotel pukul 9 sampai pukul 5.30 petang. 5 petang. Langkawi pula dah depa panggil. Nama Ustazah apa? Ustazah Sharifah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Tak bye-bye pula. Sat.